Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan yang diketuai Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dibentuk, dianggotai oleh 150 orang Ansar radhiyallahu anhum. 150 orang daripada Ansar, orang Madinah. 100 menunggang unta dan 50 lagi berkuda untuk memerangi kabilah Tai. Satu kabilah Arab, kabilah Tai, dan memusnahkan patung pujaan mereka yang dinamakan Al-Puls. Serangan dilancarkan waktu fajar. Waktu fajar. Hingga menyebabkan musuh lari bertempiaran. Ramai yang ditawan dan harta rampasan semuanya dibawa pulang ke Madinah. Berjaya mengalahkan musuh dan menawan musuh dan ada harta rampasan perang. Dalam kalangan tawanan terdapat seorang wanita, seorang perempuan bernama Safanah binti Hatim, anak Hatim At-Tai, seorang yang dikenali sangat pemurah di zaman jahiliah, masyhur dalam cerita Arab. Bukan cerita, dia dikisahkan dalam buku bacaan sekolah tahun 50-an dulu. Hatim At-Tai, seorang yang pemurah, suka memuliakan tetamu. Antara kisahnya ialah dia ada kuda yang cantik, datang seorang ke rumah dia, tujuan nak beli kuda tu. Jadi belum bicara nak beli kuda, dia nak jamu kat orang tu, tak ada makanan, dia sembelih kuda tu. Sembelih, boleh makan. Sudah makan, tanya nak apa. Kawan tu kata nak beli kuda, kuda tu sembelih tu. Kisah dia terkenal. Artinya betapa memuliakan tetamu sehingga sanggup sembelih kuda. Dia sayang. Dia mati sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mati zaman jahiliah. Wanita ini, Hatim At-Tai, Safanah ni petoh lagi bijak. Seorang perempuan yang cerdik dan pandai bercakap. Apabila Rasulullah SAW melaluinya, dia merayu agar dibebaskan. Dengan kata-kata yang menarik, menandakan beriman dan bijak. Menandakan dia beriman. Menandakan dia seorang bijak. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang memberi perlindungan melarikan diri. Bapa sudah tidak ada lagi. Saya seorang perempuan tua yang tidak mampu berkhidmat. Berbudilah nasaya Allah mengurniakan kepadamu. Kalau Tuhan membebaskan kami, para badui menghormati kami. Sayalah anak perempuan ketua kaum kami. Ayah sayalah pelindung orang yang perlu dilindungi, membantu orang yang susah, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian pada orang yang tiada berpakaian, memuliakan tetamu, menjamu makanan, menyebarkan salam, tidak mensia-siakan orang yang berhajat. Sayalah anak perempuan Hatim At-Tai. Dia kenal diri dia. Nak beritahu ke Nabi. Demi mendengar ucapannya, Rasulullah bersabda. Nabi itu bersabda, "Hadhihi makarimul akhlaqi haqqan. Walau kana abuka musliman la tarahamtu alaihi. Khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Wa inna Allah yuhibbu makarimal akhlaq," kata Nabi. Makna dia, inilah sebenarnya akhlak-akhlak yang mulia. Kalaulah ayahmu Islam, nescaya aku berdoa rahmat untuknya. Kamu bebaskan dia, kata Nabi. Sesungguhnya ayahnya seorang yang mencintai keluhuran akhlak. Dan Allah itu mencintai akhlak yang mulia. Nabi hormat ke. Kerana ayah ada akhlak yang mulia. Dia mati di zaman
Nabi belum lahir lagi, belum dibangkitkan. Mengikut satu riwayat, dia berkata, wahai Rasulullah, ayah sudah mati, penjaga melarikan diri. Bebaskanlah kami, nescaya Allah mengurniakan kepadamu. Oh, pelindung saya lari, dia tambah lagi. Sabda Rasulullah, siapakah penjagamu? Siapa dia penjagamu? Dia menjawab, Adi. Sabda Rasulullah, dia yang melarikan diri daripada Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Lari, bapa lari daripada Allah dan Rasul. Kenyataannya menunjukkan bahawa dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menandakan perempuan ini dah beriman. Allah dan Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW menyerahkan kepada seorang yang diamanahkan untuk dia pulang. Dan diberikan kepadanya pemberian sehingga lebih menjinakkan hatinya kepada Islam. Nabi beri bagi Allah. Nak jinakkan hati dia kepada Islam. Dan Nabi tugaskan seorang untuk mengawal dia. Dia terus keluar mencari saudaranya Ali, yang melarikan diri bersama anak isterinya Abu melihat bendera tentera Islam. Adik dia Ali bin Hatim lari, bawa anak bini. Dia lari sehingga ke wilayah Syam, kawasan penganut agama Kristian, kerana dia juga menganut agama yang sama. Adi terkejut dengan kedatangan adik perempuannya. Ini adik ni abang dia. Adik yang pasih lagi petah bercakap terus menempelak adik yang melarikan diri bersama anak isteri, tetapi meninggalkan keluarga di bawah jagaannya. Dia marah lalu. Perempuan yang petah bercakap pula, orang puang pula, katalah ke abang dia ni. Seterusnya menceritakan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan juga mengenangkan kemuliaan akhlak bapanya. Nabi seorang yang baik. Puji ayah kita. Dan memujuknya datang menghadap untuk masuk Islam dengan menegaskan lagi, kalau ia seorang Nabi, engkau mendapat kelebihan daripadanya, pergilah jumpa dengan dia. Kalau dia Nabi, betul, engkau dapat kemuliaan. Kalau dia seorang raja, kedudukanmu sendiri tidak jatuh, kata dia. Kalau dia seorang raja, tidak jatuhmu, pergi jumpa dia. Kedatangan Adi bin Hatim datang menghadap Rasulullah SAW. Dirayakan oleh ramai dalam kalangan ulama tafsir, hadis dan sirah, kerana keilmuannya berkenaan agama dan pendedahan penyelewengan agama Kristian khasnya. Pertemuan Adi bin Hatim diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis, ulama sirah, mengesahkan dia seorang berilmu, menjelaskan penyelewengan agama Kristian. Dia menemui Rasulullah SAW ketika baginda berada di masjid. Dia sapa, Nabi duduk di masjid. Sebaik saja dia memberi salam, Rasulullah SAW bertanya, siapa awak? Nabi tanya. Adi terus memperkenalkan dirinya. Dia perkenal diri, saya Adi bin Hatim. Dan Rasulullah SAW memegang tangannya. Nabi pegang tangan dia, memuliakan dia. Mengajak ke rumah. Nabi ajak ke rumah. Tiba-tiba berjumpa seorang perempuan tua yang berhajat kepada pertolongan. Belum sampai rumah, ada orang puang mengadu hal ke Nabi. Lalu dilayannya dengan baik. Nabi layan orang puang tua ni. Adi menceritakan kisahnya, Adi cerita. Lepas dia, Nabi tak ada, Adi cerita kisah dia masuk Islam. Kata Adi, apabila melihat keadaan ini, aku membisik dalam hatiku, ini bukan sifatnya seorang raja. Ini bukan raja je ni. Nabi sungguh ni. Terus dia bikin bukan raja.
Kalau rajin tak lagu ni, mudah orang mari berjumpa. Layan. Apabila tiba di rumah, dia menghulurkan bantal tilam duduk. Sebaik saya sampai rumah Nabi, Nabi terus layan dia, letak lembek, tilam. Batal, orang panggil batal sandal, batal jalan duduk. Dia berkata, awaklah duduk di atas, bukannya saya. Dia kata, Rasulullah duduk, bukan saya. Tiba Rasulullah SAW memaksanya duduk. Nabi muliakan dia, suruh duduk. Tak tilap. Dan begini Rasulullah SAW duduk di atas lantai saja. Nabi tak talata. Menghormatkan dia ni. Tiba-tiba Adi dikejut dengan dialog. Dikejut dengan dialog berlaku. Disebut dalam hadis. Hadisnya, qala Rasulullah SAW, ya Adi bin Hatim, aslim taslam qalaha salatan. Qala Adi inni ala din. Qala Rasulullah SAW, ana a'lamu bidinika minka. Qala Adi anta a'lamu bidini minni. Qala Rasulullah SAW, na'am. Wa fi riwayatin qala Rasulullah SAW, alam takun rukusiyan? Qala qultu bala. Qala walam takun tasiru fi qawmika bil mirba'? قال قلت بلى قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال قلت أجل والله قال وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم والله ليشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يجدوا من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه إنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وأيم الله يلوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم قال فأسلمت. Maksudnya, wahai Adi bin Hatim, masuk Islam, nasaya engkau selamat. Diulangi 3 kali. Nak diulang, masuk Islam. Masuk Islam, masuk Islam. Mu selamat. Adi menjawab, aku telah menganut agama sendiri. Dijawab, saya dah ada agama Kristian. Sabda Rasulullah SAW, aku lebih tahu daripadamu berkenaan agamamu, Nabi kata. Aku tahu padamu berkenaan agamamu. Adi menjawab, benarkah awak lebih tahu daripadaku berkenaan agamaku? Betul ke? Awak lebih tahu berkenaan agama saya? Sabda Rasulullah SAW, ya. Mengikut satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, adakah seorang penganut agama yang ada kitab? Mu ni menganut agama ada kitab? Dia menjawab, ya. Rasulullah bersabda, adakah berlaku dalam kalangan kamu, para pemimpin kamu mengambil 1/4 daripada ghanimah? Puak-puak agamamu ni ambil harta 1/4 harta orang ramai. Adi menjawab, ya. SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tidak halal dalam agamamu. Agamamu kata haram, membuat benda haram. Adi menjawab, ya, demi Allah, betul sungguh. Di sini Adi berkata kepada dirinya, Adi mikir, dan sebenarnya nyata kepadaku dia adalah Nabi yang juga dilantik menjadi Rasul kerana dia mengetahui apa orang ramai jahil berkenaannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya wahai Adi, yang menghalangmu daripada masuk Islam ialah apabila engkau melihat miskinnya orang-orang masuk Islam. Sebab mu tak mahu, aku tahu mu tengok orang Islam miskin, wahai Adi. Demi Allah,
akan tiba masanya harta-harta akan datang melimpah ruah sehingga tidak cukup orang yang mengambilnya. Masanya Islam menang, wahai adik. Sehingga harta melimpah. Tak cukup orang nak ambil. Tak cukup orang, harta banyak. Sebenarnya yang menghalangmu daripada masuk Islam, kerana ramainya musuh dan sedikitnya orang Islam. Kamu takut nak masuk Islam. Kamu tengok musuh Islam ramai, Islam sedikit. Demi Allah akan tiba masa engkau mendengar berita di mana perempuan yang datang dari Al-Qadisiyah, Iraq, untuk ke Baitillah mengerjakan haji atau umrah tanpa rasa takut. Akan tiba masanya awak puang daripada Iraq, Qadisiyah, mari ke Mekah, tak ada penjaga, aman bila Islam memerintah. Sebenarnya yang menghalangmu daripada masuk Islam kerana melihat kerajaan dan pemerintahan yang berkuasa besar berada di tangan orang lain. Tengok Islam yang kecil, kuasa besar tangan orang lain. Demi sesungguhnya engkau akan mendengar berita bahawa istana-istana Babil Parsi akan dikuasai oleh mereka umat Islam. Adi berkata, aku masuk Islam. Aku tu masuk Islam, kata Adi. Mengikut satu riwayat yang lain, Nabi saya kenal ada Al-Qadisiyah. Qadisiyah ni ialah bandar kerajaan Parsi. Adi kata, aku dengar, tak pernah pergi. Akan tiba masanya Islam akan menawan Al-Qadisiyah. Nabi katakan kepada Adi. At-Tabari, Ibn Kathir dan lain-lain dalam kalangan para ulama tafsir menambah dalam riwayat mereka. An Adi bin Hatim qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unqi salibun min dhahab. Faqala ya Adi itrah hadzal wathan min unqi. Qala fatarahtuhu wa intahitu ilayhi wa huwa yaqra'u fi surati Bara'ah. Faqara'a hadhihi al-ayah. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحرمون ما أحرم الله فتحلونه. قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. Tadi Adi bin Hatim Allah berkata, Adi kata, aku datang menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan leherku bergantung. Tergantung leher, tergantung salib daripada emas. Aku pakai kata salib daripada emas. Masa aku menghadap Nabi. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, wahai Adi, lemparkan berhala yang tergantung di lehermu itu. Nabi kata, buang berhala di lehermu itu. Adi berkata, aku pun melemparkannya. Dan apabila aku berhadap dengannya, tiba dia membaca ayat daripada surah Bara'ah yang bermaksud mereka telah menjadikan, iaitu ittakhadhu ahbarahum wa arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan yang lain daripada Allah. Ayat tu makna dia. Hadis menjawab, kami tidaklah menyembah mereka, kami tak sembah padri. Macam mana engkau tuduh kami lantik padri jadi Tuhan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kamu mengharamkannya? Dan mengharamkan apa yang diharamkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kamu menghalalkannya? Tidakkah padrimu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Arok dalam agama Kristian haram, dia kata halal. Daging babi, Nabi Yusuf kata haram, dia kata halal. Sebabkan orang Kristian makan babi. Menghalalkan, mengharamkan yang halal. Yang halal dia haram, yang haram dihalalkan. Padri tak dia kahwin, haram kahwin. Tapi berzina, berliwat tak apa. Ini agama Kristian.
Adi menjawab, ya sabda salam, itulah dia ibadat mereka, kata Nabi. Peristiwa ini memberi pengajaran yang sangat banyak dari aspek hukum dan harakah Islamiah. Peristiwa Ali bin Hatim ini banyak memberi pengajaran kepada umat Islam. Tindakan tegah terhadap syaki baki jahiliah Arab tanpa memilih siapa, kerana sudah berakhir tempoh bertolak ansur dengan mereka. Sama ada dalam kalangan yang keras atau lembut, disebabkan Islam telah dilaksanakan hampir menyeluruh dengan tegaknya masyarakat dan negara yang mendaulatkan syariat Allah yang maha adil lagi sempurna. Sudah cukup masa penderitaan jahiliah dengan segala kejahatan dan kebodohannya agar mereka datang kepada Islam dengan akal yang waras. Al-Quran diwahyukan dengan bahasa mereka sendiri, dengan bahasa Arab yang sangat fasih sehingga mengatasi ahli sastra dalam kalangan penyair, pemidatu dan pemimpin yang mereka sanjung. Rasulullah SAW yang membawanya adalah pilihan Allah dalam kalangan bangsa dan keluarga mereka sendiri, dengan sifat yang mulia sejak lahir sehingga akhir hayat. Tidak ada cacat sela sedikit pun yang boleh dipertikaikan kewibawaan pribadinya yang mulia. Segala kelemahan yang dibangkitkan adalah pembohongan yang nyata dari musuh yang berakhlak buruk, yang tidak ada alasan lain melainkan terpaksa direka dengan penuh kedustaan. Maka tidak layak lagi bangsa Arab, sebenarnya tanah Arab, menyembah berhala atau menganut apa sahaja agama yang lain daripada Islam. Orang Arab tak patut ikut agama lain, kerana Allah Ta'ala utuskan Nabi dari bangsa Arab dan Quran diturun dalam bahasa Arab. Dengan sebab itu, ada ulama mengatakan orang Arab tidak ada pilihan mereka masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, bunuh. Ada ulama kata begitu. Sebab itu dalam masalah menjadi ahli zimmah, kabil zimmi, terdapat mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Ambadi mengatakan ahli kitab, Yahudi, Kristian dan Majusi boleh jadi ahli zimmah. Rakyat negara Islam. Agama lain tak boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan bahawa agama lain boleh jadi rakyat juga. Tak ada masalah. Hindu, Buddha. Ini pendapat yang boleh kuat. Ada mazhab mengatakan orang kafir lain boleh jadi ahli zimmah. Kecuali orang Arab je. Kafir Arab ni tak ada jalan mereka masuk Islam. Kerana Tuhan turunkan Quran dalam bahasa mereka, Nabi dalam bahasa mereka. Ada ulama mengatakan orang Arab pun diberi pilihan, tak paksa masuk Islam. Itu pandangan ulama dalam masalah ahli al-zimmah. Apa yang menarik Adi bin Hatim ini, ketika berlakunya peristiwa murtad selepas Nabi wafat. Bila dengar Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad. Dia tak murtad. Dia teguh dengan Islam. Tak beranjak. Dan dia terus bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kempen kabilah Arab ni jangan tinggal Islam. Adi bin Hatim. Dan sehingga murtad dapat dipadamkan. Dan dia menyaksikan kejatuhan Parsi dan Rum zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, Parsi Rum jatuh. Dan dia datang ke Madinah. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Datang, Sayyidina Umar melayan tetamu. Sayyidina Umar tak bantu ke dia. Dia pun tanya Sayyidina Umar, kena ada aku? Dia kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku kena mu. Masa orang lari, mudah lari. Sayyidina Umar kata. Masa orang lari, mudah lari. Masa orang murtad, mu tak murtad. Mu seorang yang teguh bersama Islam. Puji.
Ini Adi bin Hatim. Dan Adi bin Hatim ni dengan Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali. Masa perang Siffin, dia ikut Sayyidina Ali, tak ikut Muawiyah. Sehingga cedera mata dia. Sayyidina Ali suruh dia berunding dengan Muawiyah, pujuk Muawiyah supaya jangan memberontak. Dia pergi pujuk. Tapi tak makan pujuk dan dia terus berpihak Sayyidina Ali dan dia mati zaman Sayyidina Ali. Adi bin Hatim. Islam menghargai akhlak yang luhur, akhlak mulia dan amalan baik walaupun di zaman jahiliah, dan dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Sehingga sikap ini diambil terhadap musuh di medan perang yang penuh dengan kekerasan yang dilakukan oleh mereka terhadap Islam dan umatnya. Ketika berperang, Nabi menghargai akhlak yang mulia walaupun orang bukan Islam. Menyebabkan orang bukan Islam lembut dan masuk Islam. Alasan mereka yang tidak menerima Islam bukan kerana tidak mengakui kebenaran agama ini, tetapi dihalang oleh sebab-sebab duniawi. Orang tak masuk Islam ni bukan sebab hujah, sebab-sebab dunia. Orang tak boleh ikut Islam ni. Seperti harta, pangkat, takut musuh, dan tiada kekuasaan pemerintah yang kuat. Tak percaya pada kuasa Allah Ta'ala. Tak percaya rezeki Allah Ta'ala. Tak percaya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Duk kejual kepakar. Ini orang lain daripada Islam. Oleh kerana tiada keimanan kepada Allah yang maha berkuasa, lalu tidak yakin dengan janji Allah di dunia dan di akhirat. Benarlah seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW kepada pemimpin Bani Syaiban sebelum berhijrah ke Madinah, bila mereka takut kuasa besar dunia yang menghalang Islam. Pemimpin Bani Syaiban yang Nabi temu di masa belum berhijrah. Mereka mengaku Islam ni betul, tapi takut nak masuk Islam. Apa kata Nabi? Wa inna dinallahi azza wa jalla yansurahu illa man ahata bihi min jami'i jawanibi. Dan sesungguhnya agama Allah azza wa jalla tidak akan menolong bagi menegakkannya melainkan oleh orang yang bersedia menghadapi cabaran dari segenap penjuru. Orang yang sanggup sangat Islam ni orang percaya pada kuasa Allah, tak ke kuasa besar dunia, tak berani. Percaya Allah. Ini saja orang yang sanggup sama Islam. Kalau tak sanggup ini, tak boleh ikut aku, Nabi kata. Makanya orang Madinah ikut Nabi. Orang lain tunggu dulu. Maka orang Madinah mendapat kelebihan. Bersama dengan puak-puak as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam daripada Mekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Tabuk. Tabuk ni terletak di utara Madinah, sepadan Jordan. Ada bandar sampai sekarang. Peperangan ini dinamakan Tabuk bersempena dengan nama tempat berlakunya. Seperti kebiasaan yang diketahui umum, ada juga dalam kalangan para ulama yang menamakan dengan al-ashirah, kesulitan dan kepayahan. Setengah kitab menyebut peperangan al-ashirah kerana ada sulit dan payah, kerana berlakunya di tempat yang jauh perjalanannya. Di samping itu ia berlaku di musim panas terik, dan kebun-kebun mereka di Madinah sedang mengeluarkan buah-buahan yang perlu dijaga, maka menyulitkan tuannya untuk meninggalkannya untuk pergi berperang. Ini ujian. Ada kalangan para ulama juga menamakannya dengan al-fadilah, pembongkar. Al-fadihah, pembongkaran. Kerana ia membongkarkan mereka yang lemah imannya dalam menghadapi cabaran dan membongkarkan sifat nifak munafik yang tertanam di dalam hati orang-orang munafik. Dinamakan peperangan al-fadihah, pembongkaran, membongkarkan orang munafik dan orang lemah iman. Operasi tentera
ke Tabuk bermula pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Ia merupakan cabaran yang paling besar juga kerana berdepan dengan kerajaan Rom Timur yang dikenali juga dengan Byzantine, kuasa besar dunia, bukan dunia besar, kuasa besar dunia balik itu di zaman itu, yang menunjukkan tanda-tanda bersedia untuk menyerang Islam. Menandakan dia nak serang Madinah. Ada tanda-tanda mereka bersedia untuk serang Madinah. Menyerang Islam umat dan negaranya. Keadaan ini digerakkan oleh raja-raja Arab dan kabilah-kabilah yang bernaung di bawah kerajaan Rom Timur, yang juga bersama-sama ingin menyerang Islam, bergabung dengan dia raja-raja Arab di sebelah utara. Dalam kalangannya ialah mereka yang membunuh utusan Rasulullah SAW Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu, yang membawa suratnya kepada wali Busra. Dia bunuh utusan Nabi. Nabi suruh bawa surat, dia bunuhnya utusan. Ini satu kesalahan besar. Orang yang bertanggungjawab melakukan jenayah kejam itu ialah Syurahbil bin Amr dari kabilah Ghassan yang menganut agama Kristian dan bernaung di bawah kuasa besar Byzantine, Rom Timur. Dia ada dua Rom Timur, Rom Barat. Rom Timur, Byzantine, pusat dia di Syria. Rom Barat, pusat dia di Itali, Vatican City ada sebab ini. Pembunuhan utusan adalah dilarang oleh uruf antara bangsa di sepanjang zaman. Masyarakat antarabangsa mengharamkan. Kerana menjadi adat seluruh dunia, utusan, duta negara asing tak boleh dikacau. Al-Qurannya menyebabkan Rasulullah SAW menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh sahabat kesayangannya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang berperang sengit di Mu'tah, yang terkenal di mana kisahnya telah dinyatakan sebelum ini. Kesan daripada peristiwa itu amat menggerunkan musuh. Apabila badan tentera Islam tidak boleh dikalahkan oleh musuh yang berlipat kali ganda jumlah dan kekuatannya, iaitu 200,000 tentera. Orang Islam tak dapat 10,000 lawan 200,000, dan mengorbankan syuhada hanya 20 orang saja. Ini kerana kepintaran taktik Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Mengikut satu riwayat pula, adanya dalam kalangan Arab Kristian yang bernaung di bawah kerajaan Byzantine telah menganut Islam. Di antaranya Parwah bin Amr Al-Juzami radhiyallahu anhu, seorang ketua pasukan Rom yang berperang di Mu'tah. Masuk Islam. Penglima tentera masuk Islam. Keislamannya dianggap ancaman besar, dan dia dituduh khianat lalu dibunuh masuk Islam ini. Maka wajib bagi Rasulullah SAW menghukum mereka yang membunuhnya. Dua kesalahan. Kesalahan bunuh utusan Nabi, bunuh pemimpin yang masuk Islam. Mengikut satu riwayat, adanya dalam kalangan mereka yang mengutus surat kepada Raja Rom Timur dengan memberi amaran betapa bahayanya Rasulullah SAW kerana telah mengalahkan semua musuh-musuhnya dan agamanya berkembang pesat dan menjadi ancaman besar. Dalam suasana genting inilah tersebar berita bahawa Rom Timur telah menggerakkan tentera yang besar disertai oleh kabilah-kabilah Arab Kristian seperti Luham, Juzam, Amilah dan Ghassan. Diberitakan jumlahnya 40,000, di mana barisan depannya berada di Balqa di Jordan hari ini. Ada yang menyatakan hanya sekadar berita untuk menakutkan orang-orang yang beriman. Ada kata berita angin. Walaupun berita angin, kena bersedialah. Perlu dipahami bahawa Empire Rom Timur baru sahaja mengalahkan Parsi, yang juga kuasa besar dunia. Dia baru menang perang dengan Parsi, jadi sombonglah.
Maka kemenangan itu diraihkan dengan kebanggaan dan kemegahan sambil menjulang salib besar yang dibebaskan. Akad salib lamaan Kristian. Keadaan ini lebih memerangsang dan mendorong untuk mencabar Islam yang menjadi kuasa baru yang membimbangkan mereka. Telah diceritakan dalam bab yang lalu bahawa Raja Byzantin menerima surat Rasulullah SAW. Kali yang pertama mengajaknya kepada Islam dengan membongkarkan prinsip agama samawi yang sama dalam kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi Isa alaihi salam yang dipuja melampau oleh mereka. Perkara ini disedari olehnya, tetapi tidak mahu masuk Islam juga. Di mana telah dinyatakan, ceritanya ialah bila Nabi atas surat, surat itu disebut ayat Quran. Ya ahlal kitab, qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum alla na'budu Allah wa la na'budu arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu. Kita tak boleh semua menaikkan Allah sahaja. Jangan kita lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik padri jadi Tuhan. Kalau kamu berpaling, kami tetap Islam. Lalu Raja Rom siasat siapa dia Muhammad yang hantar surat ni. Lalu dia cari orang Mekah yang berniaga di Syam. Pasal itu yang pergi berniaga ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tak masuk Islam lagi masa tu. Dia kafir lagi. Abu Sufyan dipanggil. Dia tanya Abu Sufyan, bagaimana Rasul ni? Abu Sufyan ceritalah. Ceritalah dia seorang benar, cerita betul. Dia ni benar, dia ni amanah, akhlak dia baik. Cuma dia bawa ajaran pelik pada ajaran nenek moyang. Yang ikut dianya ialah orang miskin, orang muda. Lalu Raja Rom kata, atba'ur rasul, itu pengikut Rasul zaman dulu. Bila dengar raja kata begitu, menebarang padri-padri ini bimbang. Bimbang takut raja bangsa Islam. Memang termasuk dalam hati dia, ini Rasul sungguh. Dia terfikir. Bila dia dengar orang besar dia ni, tak setuju dia masuk Islam, lalu dia pun beritahu lah. Sebenarnya dia tak mahu masuk Islam. Dia cakap saja dia. Di sana telah dinyatakan cerita padri di Busra yang melihat tanda kenabian pada Rasulullah SAW ketika kanak-kanak lagi, dan cerita Waraqah bin Naufal, seorang penganut agama Kitabi di Mekah, yang menjelaskan kepada Khadijah sebaik saja menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan pertemuannya dengan Rasulullah SAW, dan mengucap kepadanya dengan mengakui kenabiannya, dan banyak lagi bukti kerasulan Muhammad SAW yang diketahui oleh penganut Yahudi dan Kristian. Maka nyatalah permusuhan dan peperangan terhadap Islam kerana sifat zalim, dengki dan mempertahankan kepentingan duniawi semata-mata, bukan kerana benar. Kita baca dulu dalam jilid yang pertama. Bila Abu Talib bawa Nabi, masa Nabi kanak-kanak lagi, siapa dekat kawasan Syria, Jordan tu, ada padri yang bertapa. Maknanya bertapa ni beruzlah mengasingkan diri daripada masyarakat. Padri yang pegang agama betul lah, lagi daripada masyarakat Indonesia ni. Dia tengok rombongan Abu Talib berhenti. Lepas tu dia pun sedia makan, jemput Abu Talib. Mari. Abu Talib pun mari. Dia tanya Abu Talib, ada tak lagi orang lain dalam rombonganmu? Dia kata tak ada. Ada lagi, dia kata ada lagi. Mau tinggal. Rupanya ada budak tu.
budak tu Nabi SAW. Rupanya bila Nabi berjalan, awang ikut. Awang atas langit ikut. Bila berhenti, awang tu berhenti. Jadi ni dia tengok tanda tu. Lepas tu, bila Abu Talib bawa Nabi, kemudian dia tengok atas bawah. Dia tanya ke Nabi ni. Dia tanya, siapa dia ni, budak ni? Dia kata, anak aku lah. Abu Talib kata, membohong kata. Membohong. Tak betul mencerita. Budak ni ayah dia mati dah. Yatim. Dia betul-betul, dia kata betul. Nama yatim lah, ayah dia mati. Dia kata menjaga baik anak saudara mu ni. Anak saudara dia lah. Kalau orang Yahudi tengok, orang Yahudi bunuh. Kerana ada tanda kenabian pada jasad Nabi SAW. Itu satu kisah. Satu kisah lagi ialah bila Nabi terima wahyu yang pertama Iqra di Gua Hira. Khadijah datang bertemu dengan Raqah bin Nawfal, seorang yang berilmu di Mekah masa itu, yang baca kitab-kitab zaman dulu. Khadijah teranglah Nabi terima orang mari ni, orang mari bawa baca surah Iqra. Dia kata suamimu jadi Nabi. Yang datang malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa AS. Kemudian Warqah bin Nawfal ni tawaf support dengan Nabi, suruh Nabi cerita. Dia kata ke Nabi, dia temu akan dihalau dia orang Mekah, akan dihalau. Tapi aku tak sepak, dia kata. Aku tak sepak. Ini tanda Nabi ini ialah Rasul, Nabi sungguh. Diketahui oleh ulama-ulama ahli kitab. Jadi orang Yahudi, orang Kristian ni, dia tak masuk Islam ni, bukan kerana tak tahu. Kerana jahat. Kerana jahat al-maghdubi alaihim, dimerkai ke atas mereka. Semata-mata kerana dunia. Kerana nak mengekalkan kuasa pemerintahan. Kepentingan dunia saja. Itu sebab mereka lawan Islam. Peristiwa Tabuk juga adalah agenda yang diatur dalam takdir Allah. Kerana selepas orang-orang musyrikin Mekah dan kabilah Arab dikelilingi wajib menganut Islam dan menjadi sasaran dakwah yang pertama, maka penganut Kristian yang sepatutnya menganut Islam. Kerana mereka juga orang lebih maklum berkenaan kerasulan Muhammad SAW. Maka Allah mengatur pertemuan secara langsung yang menjadi cabaran kepada kedua belah pihak. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi in syaa innallaha 'alimun hakim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Surah At-Taubah ayat 28 hingga 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Najis i'tiqad, bukan najis dua badan. Kecuali mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri kata najis dua badan. Kalau sentuh kena basuh. Mazhab jumhur ulama kata najis i'tiqad. Dua badan ni manusia. Macam gitulah. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Haram. Tak boleh dekat Masjid Mekah. Tak boleh masuk Mekah. Sesudah tahun ini. Tahun Nabi suruh Sayyidina Ali isytiharkan tahun ke-9. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari lempah kurnianya jika ia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana.
pergilah orang yang tidak beriman, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka itu dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Membayar cukai. Jizyah ni cukai diri, cukai keselamatan. Tak dipaksa masuk Islam. Dia ajak mereka masuk Islam. Kalau tak mahu masuk Islam, tunduk di bawah kerajaan Islam dan bayar cukai. Orang Islam kena bayar zakat, orang bukan Islam bayar cukai, jizyah. Jizyah ni daripada jazak, iaitulah kita memberi perlindungan, keamanan kepada dia. Orang yang berada saja bayar jizyah. Orang tak berada tak payah bayar. Orang tak ada kerja mendapat dia graduate tak payah jizyah. Itu mengikut ketentuan pihak yang berkenaan. Kerana kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Dia tak mahu masuk Islam, tak boleh paksa. Dia tunduk bawah kerajaan Islam dan bayar jizyah. Ayat ni menjadi dalil kepada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan bahawa yang boleh jadi rakyat di bawah kerajaan Islam ialah orang Yahudi, Kristian ahli kitab dan Majusi, Syibih ahli kitab. Adapun yang bukan daripada agama ni tak boleh jadi rakyat, kafir zimmi. Tetapi mengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab yang sepertinya, semua orang kafir boleh jadi rakyat dalam negara Islam. Kerana dari segi maqasid syariat, tujuan syariat ialah untuk mengajak manusia kepada Islam tanpa paksaan. Paksaan, orang masuk Islam tak ikhlas. Jadi pendapat yang betulnya ialah semua orang kafir boleh jadi rakyat dalam negara Islam. Jadi pendapat Syafi'i dan Hanafi berdasarkan kepada realiti mazhab itu timbul. Kerana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dia tinggal di negara Arab yang tak ada Buddha, tak ada Hindu. Adapun Imam Hanafi, mazhab dia berkembang. Di India, berkembang di China, berkembang di Parsi, ada macam-macam agama. Mazhab Maliki pula berkembang di utara Afrika, macam-macam agama. Maka mereka beristihad. Ulama kita yang berdakwah di tanah Melayu memakai mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sebab itulah, walaupun penduduk di tanah Melayu ini agama Hindu, raja-raja masuk Islam tak paksa yang Hindu itu masuk Islam. Dipujuk akhirnya habis orang Melayu masuk Islam mereka. Peristiwa Tabuk menguatkan lagi kesan daripada Fathu Makkah ke dalam hati musuh-musuh Islam yang memperkecilkan cahaya yang disangkanya laksana api yang menyala sekejap dan padam dalam masa yang cepat. Atau digambar burukkan laksana awan mendung yang hilang bila-bila masa. Peristiwa Tabuk meletakkan Islam berhadapan dengan kuasa kerajaan paling besar dalam dunia di zaman itu. Tidak wujud dalam impian bangsa Arab bahawa mereka dapat menjatuhkan kuasa besar itu. Bahkan dimasukkan dalam senarai perkara-perkara yang mustahil berlaku. Kalangan Rom Timur dan wilayah-wilayahnya dengan angkuh mengangkat salib selepas berjaya menewaskan Parsi yang juga kuasa besar dunia di zaman itu. Sombonglah. Bila menang perang dengan Parsi, anggap dia kuasa besar tunggal. Macam Amerika hari ni lah. Bila Rusia, Soviet Union jatuh, dia anggap dia besar. Kuasa Allah Ta'ala lebih besar lagi. Berita Rom hendak menyerang Madinah sudah tentu menjadi berita utama. Pelbagai perkara berlaku mengikut riwayat para ulama sirah. Apabila Rasulullah SAW yang masyghul dengan berita itu, sehingga tidak bersama-sama ummahatul mukminin, para isteri radhiyallahu anhunna. Bahkan tersebar berita angin mengatakan baginda telah menceraikan mereka semua. Nabi tak boleh khumah.
Saya buat berita bahawa Nabi cerah isteri dia semua. Di antara ceritanya ialah apabila seorang Ansar radhiyallahu anhu yang menyerahkan paling akrab pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu rumahnya di waktu malam dengan ketukan yang kuat menunjukkan kegemparan. Umar bertanya dengan segera, adakah musuh Ghassan telah tiba menyerang? Saya nak kata, yang katuk itu kuat ni, musuh siapa ada ke? Jawab rakan radhiyallahu anhu, lebih dari itu lagi Rasulullah telah berpisah dengan isteri-isterinya. Rasulullah balik rumah. Padahal Nabi risau dengan Rom. Keresahan ini berlaku kerana mereka juga adalah ibu-ibu pada orang-orang yang beriman. Isteri Nabi ni ibu yang beriman. Nabi cerah ibu ni macam mana ni? Sebenarnya bukan begitu, tetapi mereka resah memikirkan bahaya yang akan datang, iaitu serangan musuh yang besar jumlahnya, lagi kuat persenjataannya. Rasulullah SAW menerima maklumat bahawa Raja Byzantin membuat persediaan selama setahun. Dia kuasa besar, siap setahun. Mereka disertai oleh kabilah-kabilah Arab Nasara yang bergabung dengannya. Barisan hadapannya sudah berada di Balqa. Kebiasaannya Rasulullah SAW merahsiakan arah pergerakan ketenteraan dalam semua peperangan. Biasanya Nabi tak beritahu nak pergi ke mana. Tetapi untuk ke Tabuk diumumkan pada semua rakyat kerana keadaan yang sungguh mencabar iman seseorang. Bukan saja musuhnya besar, kebetulannya pula musim panas. Masih panas terik membakar. Buah-buahan telah bersedia untuk masak dan memerlukan jagaan. Nak tinggal kebun ni, buah tengah buah, maka tidak mudah untuk keluar ke Tabuk. Bala tentera yang melaksanakan kewajipan ini jumlahnya besar, yang memerlukan pengarahan seramai yang bersedia untuk berjihad, dan persediaan kelengkapan dan bekalannya yang juga besar. Kerahan tenaga diumumkan. Pungutan derma yang berbentuk mata wang, barang berharga, senjata, binatang, kenderaan dan apa sahaja yang boleh dimanfaatkan untuk pada tentera yang berjihad. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu orang yang paling banyak menghulurkan sumbangan. Sayyidina Uthman banyak kaya derma. Diriwayatkan jumlahnya 1000 dinar, 1000 dinar emas. Paling banyak, dia kaya. 300 ekor unta. 300 ekor unta. Unta ni macam lori zaman ni, 300 buah lori. Dan 50 kuda dengan kelengkapannya. Kuda macam tentera udara zaman sekarang. Demi melihat semangat yang sangat besar itu, Rasulullah SAW berdoa untuk Uthman. Allah marta'an Uthman fa inni anhu radin. Ya Allah Tuhanku, redailah Uthman, sesungguhnya aku meredainya. Nabi berdoa. Mengikut satu riwayat Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili ila an tala'a al-fajr rafi'an yadayhi al-karimatain yad'u Uthman bin Affan yaqul Allahumma Uthman raditu anhu farda anhu wa ja annahu qala sa'altu rabbi alla yadkhula an-nar man sahartuhu aw saharani. Dan daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, melihat Rasulullah SAW sejak awal malam sehingga fajar mengangkat kedua belah tangannya. Yang mulia saya berdoa, Ya Allah Tuhanku, ini dia Uthman. Aku meredainya, maka engkau redailah dia. Dan riwayatnya juga bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Tuhanku supaya jangan sekali memasukkan ke dalam neraka orang yang menjadi menantuku dan aku menjadi menantunya. Makna Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini orang yang jadi menantu Nabi, Nabi menantu, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan Nabi jadi menantu, Nabi jadi menantu dia. Abu Sufyan masuk Islam. Termasuk lain-lain lagi yang jadi
mentua Nabi ataupun menantu Nabi. Wa fi riwayatin jaa bi 10,000 dinar ila Rasulullah fa sabbat baina yadayhi faja'ala yuqawwilu bi yadayhi wa yuqallibuha dhahran li batnin wa yaqulu ghafara Allahu laka ya Uthman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma kana minka wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah ma yubali ma amila ba'daha. Dan mengangkat satu riwayat, mengikut satu riwayat yang lain, dia Uthman radhiyallahu anhu datang membawa 10,000 dinar kepada Rasulullah SAW, lalu baginda mencurah di hadapannya, membalik-balikkan dan bersabda, Allah mengampunkanmu wahai Uthman, apa engkau sembunyikan dan apa yang engkau nyatakan, dan apa-apa dosa yang telah engkau lakukan, dan akan berlaku sehingga hari kiamat. Allah tidak mempedulikan lagi apa-apa dosa Uthman. Jadi mengampunkan semua dosa ini. Sebab semangat dia ni. Begitulah kelebihan yang dicapai oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kerana jihadnya dengan kekayaan harta benda. Maka berwaspadalah wahai sesiapa yang berani memperkecilkan Uthman radhiyallahu anhu. Uthman ni penyumbang besar dengan harta dia. Orang pertama memberi sumbangan ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebanyak 400 dirham. Sikit duit perak Abu Bakar. Bakar ni miskin, tak kaya. Rasulullah SAW bertanyakan, hal abqaita li ahlika syai'an? Adakah engkau tinggalkan sesuatu untuk keluargamu? Bakar menjawab, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Habis. Bakar pergi. Umar bin Khattab radhiyallahu menyumbang separuh hartanya. Abu Rasulullah SAW bertanyakan, hal abqaita li ahlika syai'an? Adakah awak tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, an-nisfu tsani. Separuh lagi, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi separuh, tinggal separuh. Rahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Rasulullah SAW bersabda padanya, Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Allah memberkatimu pada apa yang ada padamu dan pada apa yang kamu sumbangkan. Maka Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf diberi gelaran dua khazanah dalam kalangan khazanah Allah yang menyumbang fi sabilillah. Al-Abbas radhiyallahu anhu menyumbang jumlah yang besar. Abbas saudara Nabi, dia kaya, besar sumbangan dia. Begitu juga Talha, Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ini orang kaya mereka. Semua banyak. Dalam kalangan persahabat, wanita muslimat, ada yang menyumbang barang perhiasan yang dipakai. Pekebun tamar, di antaranya Asim bin Adi radhiyallahu menyumbang buah tamarnya. Buah tamar. Ada yang menyumbang buah tamar yang sedikit mengikut kemampuannya, sikit buah tamar. Lalu diperkecilkan oleh golongan munafik dan menyumbang lebih banyak. Orang munafik memperlikan orang sumbang sikit gini. Buah tamar segenggan jadi apa? Syau buah tamar. Allah SWT menurunkan firman-Nya. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Surah At-Taubah. Adakah mereka tidak mengetahui bahawa Allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka, dan Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib? Dituju pada orang munafik. Orang-orang yang mempersendakan mereka yang memberi sumbangan yang banyak dan yang tidak ada melainkan sekadar kemampuan mereka menyumbang sedikit. Hak banyak pun dia senda, sikit pun dia senda. Lalu mereka mempersendakan mereka yang memberi sumbangan. Nasib Allah mempersendakan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang mempersendakan kata azab yang pedih pada kiamat. Tuhan kata. Kesemua orang yang beriman berlomba-lomba menyahut seruan jihad yang diucapkan Rasulullah SAW, yang tidak mampu datang dengan linangan air mata, menyatakan keikhlasan.
bersedia untuk berjihad. Satu kumpulan dalam kalangan Ansar meminta untuk dibawa bersama menunggang mana-mana kenderaan yang boleh ditumpangi. PT tak ada. Kenderaan tak ada, nak tumpang orang. Tiba-tiba tidak ada kenderaan. Allah menurunkan firman-Nya. Tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam hazan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berpaling dalam keadaan berlinangan air mata. Kesedihan lantaran tidak ada apa yang dapat mereka infak. Tak ada duit nak bagi. Hanya orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam imannya lalu tercecer daripada menyertai jihad yang sangat besar. Maknanya kepada Islam ini, ada satu golongan dalam kalangan mereka yang merancang untuk melambatkan perjalanan jihad ke Tabuk dengan program bersifat agama yang sangat menarik. Ini nak tipu Nabi, buat program agama. Mereka diketahui oleh Abu Amir Ar-Rahib Lebay. Abu Amir Lebay. Dia Tok Lebah ni, Tok Lebah ahli kitab. Mendirikan masjid berhampiran Masjid Quba. Bangunan yang boleh bernaung daripada panas dan tahan daripada kesejukan. Bangunan molek, tahan panas, tahan sejuk. Rupanya cantik tetapi niatnya busuk lagi buruk. Allah mendedahkannya dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Buat masjid nak tipu kat Islam. Bukan masjid kerana Allah. Jangan jaga buat masjid. Buat masjid bukan kerana Allah. Buat masjid nak tipu orang. Tunjuk dia agama juga. Padahal nak tipu. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan orang-orang yang mendirikan masjid bertujuan kemudaratan, kufur dan memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. Dan mereka telah membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dan mereka bersumpah, sebenarnya apa yang kami buat adalah tujuan yang baik. Dan Allah menjadi saksi bahawa mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala kata mereka ni jahat buat masjid. Bukan kerana Allah. Buat masjid kerana nak tipu orang Islam. Rasulullah SAW tidak dapat melayani permintaan mereka. Tidak dapat melayani permintaan mereka. Datang ke masjid itu kerana kesibukan perjalanan ke Tabuk. Menyebabkan rancangan mereka untuk modern dengan projek masjid menemui kegagalan. Tak berjaya. Nak tipu Nabi. Tuhan turun ayat beritahu ke Nabi. Wallahu a'lam. Bertolak ke Tabuk.